姐妹们平安，很高兴我们又再一次见面，让我们用诗歌来赞美主，开始我们的聚会。Selamat sore Ibu-Ibu, kita berjumpa lagi di sini. Mari kita akan mulai persekutuan kita dengan mengangkat satu puji-pujian PPK nomor 8. Puji Tuhan yang Maha Kuasa, 赞美上主，全能真神，宇宙万有的君王。我灵歌颂主，因为主永远是你的救赎恩主. Puji Tuhan, Raja dan Pencipta yang berkuasa. Puji Tuhan, karena Dia adalah penebus kita yang kekal. Puji-pujian nomor 8 PPK. Ya, Shalom para wanita di GSRI Kartini, sungguh saya bersyukur dan berterima kasih jikalau diberikan kesempatan untuk melayani di GSRI Kartini. Salam kenal, salam jumpa, salam sehat juga tentunya. 姐妹们平安，感谢神让我有机会在各位的团契服侍。 Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. 我们同心祷告。 Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau mengumpulkan kami pada hari ini untuk kami boleh bersekutu bersama-sama. Kami memuji Engkau, kami merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau boleh berkata-kata Tuhan sesuai dengan pergumulan kami, dan Engkau yang boleh melawat kami, memberkati kami semua, baik untuk kedua hamba-Mu, yaitu hamba-Mu dan Musa Neti, dan seluruh wanita, bahkan untuk Diaken Yosef dan istrinya, Ibu Rebeka yang boleh membantu, Tuhan juga yang boleh memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami bersatu dalam doa. Amin. Amin. Shalom para wanita yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur saya mendapat kesempatan melayani di GSRI Kartini. 姐妹们平安，我有机会在各位的团契里面服侍。 Mari sebelum kita bersama-sama akan memulai, kita akan melihat satu bagian dalam firman Tuhan. 我们先来看一段的圣经， Dari Keluaran pasal 1 ayat 15 hingga 出 ayat 埃及记第 21. 1章15节到21节。
Saya akan bacakan dari ayat 15 sampai 21, nanti akan dilanjutkan oleh Limuse dalam menerjemahkan dalam bahasa Mandarin ya. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pu'a, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Fir'aun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. 有希伯来的2个收生婆，一名斯富拉，一名普啊。埃及王对他们说：“你们为希伯来妇人受生，看他们临盆的时候，若是男孩就把他杀了，若是女孩就留他存活。但是收生婆敬畏神，不照埃及王的吩咐，竟存留男孩的性命。” 埃及王召了收生婆来说：“你们为什么做这事，存留男孩的性命呢？”收生婆对法老说：“因为希伯来的妇人与埃及妇人不同，希伯来妇人本是健壮的，收生婆还没有到，他们已经生产了。神厚待收生婆，以色列人多起来，极其强盛。收生婆因为敬畏神，神便教他们成立。” Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu, kalau kita perhatikan di sini, kita melihat bahwa latar belakang dari kedua bidan ini adalah mereka hidup di zaman Fir'aun. 我们看见这2个收生婆是活在这个埃及当时法老王的时代。 Tapi tentunya Fir'aun yang dimaksud di sini bukanlah Fir'aun pada zaman Yusuf. 当时的埃及王法老不是约瑟时代的法老。 Fir'aun di sini adalah Fir'aun yang baru yang merasa sangat tidak nyaman dengan kehadiran orang Israel yang bertambah banyak. 这个时候的法老王不像约瑟的时代，这个时候的法老王不喜欢看见以色列人兴旺。 Dia merasa karena melihat bangsa Israel itu semakin bertambah banyak, dia merasa harus menghentikan keturunan bangsa Israel dengan cara membunuh bayi laki-laki. 当他看见以色列人多起来的时候，他就想办法要消灭他们，接着把他们的婴孩男婴杀死。 Nah, kita melihat apakah sebagai seorang wanita, ya, dua bidan ini akan takut dengan ancaman atau perintah dari Fir'aun ini? 让我们看看这个2个收生婆是不是惧怕埃及王法老的命令呢？ Kita tahu zaman waktu itu adalah raja, namanya raja itu sangat ditakuti, sangat dihormati dan segala perintahnya apapun harus diikuti. 我们知道古时候古代的王，他所说的一切都是必须遵从的，大家都害怕。 Nah, tapi kita lihat dua bidan ini adalah bidan yang dicatat di ayat 17 tadi adalah bidan yang takut akan Allah. 但是圣经记载说，这2个收生婆是敬畏神的人。 Di ayat 21 juga dikatakan mereka juga adalah orang yang takut
akan Allah. 在第21节也重复的说，他们是敬畏神的人。 Siapakah mereka? 他们是谁呢？ Sifra dari namanya dikatakan dia adalah seorang warga negara Mesir atau Aram. 这个师傅呢，他是埃及人或者是阿拉伯人。 Sedangkan Pua adalah ditafsir berdasarkan namanya dia adalah orang Kanaan. 根据推测，普啊是迦南人。 Nah, kita melihat bahwa satu keteladanan dari dua orang wanita ini, meskipun mereka bukan orang Israel, tapi mereka mau membantu wanita Israel untuk melahirkan. 这两个收生婆虽然不是希伯来人，虽然不是以色列人，但是他们肯帮助以色列的或者是希伯来的妇人。 Dan mereka dicatat terutama di perikop ini adalah seorang yang takut akan Allah. 他们都是敬畏神的人。 Para wanita, kita masing-masing punya ketakutan sendiri-sendiri. 我们每个人都有我们所惧怕的，是吗？ Saya yakin di tengah pandemi ini kita takut terpapar COVID. 在这个疫情期间，我们都怕感染到病毒。 Mungkin sebagai wanita kita takut dengan waktu melahirkan anak. 年轻的母亲要生产的时候，很担心害怕。 Ada juga, kalau saya sempat berapa lama itu takut menikah. 我呢就怕成家，怕结婚。 Ya, semua kita masing-masing punya ketakutan. 每个人都有他所怕的事情。 Dan kita lihat di sini adalah kedua wanita ini bukan takut penyakit, bukan takut meninggal, bukan takut kecoa, bukan takut tikus. 我们看这两个收生婆，不是老虎不是怕壁虎等等， Tapi mereka dikatakan takut akan Allah. 但是他们敬畏上帝。 Apa itu takut akan Allah? 什么叫做敬畏神呢？ Takut akan Allah dikatakan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. 圣经说，敬畏神是智慧的开端。 Takut akan Allah berarti adalah kita berpihak dan melakukan kehendak Allah. 敬畏神表明我们站在神的这一边，遵行他的旨意。 Apa sih kehendak Allah bagi bangsa Israel saat itu? 当时神在希伯来人身上的旨意是什么呢？ Kita tahu bahwa Allah waktu itu memberikan perjanjian dengan Abraham bahwa segala keturunan Abraham akan dibuat banyak. 神曾经跟希伯来人的祖宗亚伯拉罕立约，使他的后裔繁多。 Karena dari situlah nanti akan datang seorang Mesias. 因为从亚伯拉罕后裔上帝要赐下一个弥赛亚，就是救主。 Para wanita takut akan Allah itu seringkali kita harus dihadapkan dengan berbagai kenyataan. 敬畏神的女人，就是一般的人，要面对许多许多的事。 Takut akan Allah itu berarti kita harus mau menerima resiko untuk berbeda dan tidak mengikuti cara hidup dunia. 敬畏神有它的后果，什么后果呢？就是要面对不跟着世界走的潮流。 Iya, berarti kita mau berbeda dan tidak mengikuti cara hidup dunia yang secara umum terjadi. 敬畏神就是跟世界敢与世界不同。
Takut akan Allah berarti kita siap untuk terima resiko kita akan dikucilkan, akan diremehkan. 敬畏神与众不同，可能会被人家孤立。 Takut akan Allah berarti kita harus terima resiko jikalau kita kehilangan pengakuan atau pertemanan. 敬畏神与众不同，可能我们会不被周围的人所认同。 Takut akan Allah berarti adalah kita tidak kompromi dengan dosa. 敬畏神表示我们不跟追妥协。 Takut akan Allah berarti adalah kita memilih hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. 敬畏神表示我们选择神所喜悦的事。 Iya, berarti kita percaya bahwa ketika kita takut akan Allah, para wanita, Tuhan sendirilah itu yang akan berperang, akan melindungi dan memberkati kita. 敬畏神，神就会保护我们，为我们征战。 Nah, pertanyaannya, di tengah pandemi ini, siapa atau apa yang lebih kita takuti? 问题是说，在这样疫情这个很猖狂的期间，到底我们怕什么呢？ Apakah kita lebih takut kalau suami kita kehilangan pekerjaan? 我们是不是更怕我们的丈夫失业？ Apakah kita lebih takut jikalau kita tidak sampai menikmati kehidupan dunia ini dengan nyaman? 是不是我们怕不能够享受这个世界的快乐呢？ Nah, para wanita, seorang yang takut akan Allah, dia mengutamakan, dia fokus pada kehendak Allah. 敬畏神的人，就是说他专注在上帝的旨意。 Dia tidak akan memilih misalnya demi supaya suaminya bisa tetap kerja atau demi supaya tetap ada uang masuk, maka dia merelakan atau membiarkan suaminya bekerja apapun juga. 一个敬畏神的女人，她不会让她的丈夫做一些不好的职业，为了要得更多的钱。 Itulah resiko seorang yang takut akan Allah. Bukan resiko ya, harga yang harus dibayar. 这是敬畏神的人所要付上的代价。 Seperti Sifra dan Pua ini, ibu-ibu. 好 Dia 像是 takut akan Allah. 他们敬畏神， Sehingga meskipun mereka tahu resikonya, mereka bisa dibunuh atau dipenjara oleh Fir'aun, tapi mereka tetap dikatakan menuruti apa yang menjadi kehendak Allah. 因为他们敬畏神，所以他们不怕违反国王的命令，只要遵行神的旨意。 Di tengah kesulitan ekonomi saat ini, apakah kita menjadi wanita-wanita yang takut akan Allah? 我们敬畏神的妇女，我们怕什么呢？ Atau kita lebih berkompromi dengan dosa demi kita mendapatkan kenyamanan? 为了生活上的享受，是不是我们宁可选择罪恶性的事情呢？ Hal yang kedua yang kita dapat dari keteladanan Sifra dan Pua adalah mereka berani berkata tidak. 第二个，我们从两个收生婆身上学习，他们敢说不。 Saya mengambil contoh kehidupan kita saat ini ya. Kita tidak hidup di zaman Raja Fir'aun yang kejam, jahat. Enggak ya, kita ya bersyukur. 感谢神，我们没有活在那种很残忍的法老王的时代。我就用现在的例子吧。 Saya mengambil contoh adalah bagaimana ketika kita itu men-share apa yang kita dapat di dalam WA grup kita. 那我要举一个例子，在我们的 VR 的族群里面，我们到底选择什么呢？ Atau di media sosial kita saat ini. 或者是在大众的媒体， Begitu banyak informasi yang kita dapat. 我们得到很多的资讯。
Apakah yang kita dapat itu kita semua mau share karena supaya WA di grup kita itu rame gitu ya? 是不是我们所得到的每一个资讯，我们都要分发出去呢，使到我们的族群很热闹？ Atau kita mensortir apa yang kita dapat itu kita kembalikan ke grup yang lain, misalnya kita share di grup yang lain dan kita tahu bahwa itu akan memberkati orang lain. 那么我们是不是收到资讯之后，我们先好好的考虑，然后才分发给人，能够成为人的祝福呢？ Kita berani berkata tidak pada keinginan daging kita. 我们敢于对我们自己肉体的私欲说不。 Termasuk berani berkata tidak itu adalah kita ingin, namanya manusia kepengen nggak? Ibu-ibu kuliner ya, jajan-jajan di luar, shopping gitu, kepengen ya. Tapi harus kita berani berkata tidak. 也许有一些朋友说要出去逛街等等，但是我们敢说不。 Yang ketiga, keteladanan dari Sifra dan Pua adalah dia dapat memandang jauh ke depan. 第三，我们看见两个收生婆有远见， Mereka tidak terfokus pada keadaan saat ini. 他们没有被目前的这个情形所困扰。 Mereka tidak terfokus pada rasa ketakutan mereka kalau mereka nanti dihukum atau apa, nggak fokus pada masalah itu. 他们没有专注在自己的困难， Mereka bisa melihat ke depan. Ketika mereka hidup takut akan Allah, Tuhan akan jamin, Tuhan pelihara mereka. 他们能够向前看，他们相信上帝能够眷顾他们。 Nah, kita lihat para wanita, akhirnya memang di ayat 21 itu Tuhan memberkati mereka. 在第21节，我们就看见上帝因着他们敬畏神，就赐福给他们。 Mereka berani untuk percaya kepada Tuhan. 他们勇敢的相信神， Mereka juga berani untuk mempercayakan pergumulan, kesulitan hidup mereka, tantangan hidup mereka kepada Tuhan. 他们也勇敢的把自己的困难交托给神。 Satu hal yang indah saya mau bagi kepada kita secara singkat ya, karena waktu. Yang pertama, ada berkat bagi orang yang takut akan Tuhan. 敬畏神的人有上帝的福分。 Kita kadang berpikir bahwa seorang yang hidupnya takut akan Tuhan, hidupnya jujur, hidupnya melakukan kehendak Tuhan, itu adalah hal yang bodoh. 我们常常想，如果真正的照做神的旨意，是一个很愚昧、很笨的事情。 Sering kita dengar bukan, kamu jangan jujur-jujur, nanti kamu nggak makan. 我们不是有时候会听人家说吗？你不要太老实，你赚不到钱的。 Jadi orang itu jangan rohani banget, rugi. 不必太属灵吧， Nah, itu kata dunia. 这是世界说的。 Kita lihat kata Alkitab, ya. Ini janji Tuhan yang harus kita pegang. Karena janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Ada di Mazmur 34 ayat 9. 诗篇34篇第9节， Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. 诗篇34篇第9节说：“耶和华的圣名呐，你们当敬畏他，因敬畏他的一无所缺。” Kita lihat para wanita, orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan. 敬畏耶和华的一无所缺。 Sehingga untuk itu biarlah kita boleh tetap berjalan di jalannya Tuhan. 让我们继续走在神的道路上， Melakukan kehendak Tuhan. 行他的旨意。 Sekalipun tentu kita tidak langsung hidupnya itu langsung nyaman ya, seperti orang dunia.
遵行神的旨意，不是说马上你就生活的很狭义、很享受，像世界上的人。 Tapi percayalah bahwa ketika kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan berjanji. Ini janjinya Tuhan ya, bukan janjinya saya atau para pendeta atau limusa atau manusia. Kalau janji manusia terkadang kita tidak sanggup memenuhi. 让我们相信神所说的不是人所说的，敬畏他的人是一无所缺的。 Tapi ini adalah janji Tuhan. 这是神的应许， Bahwa kita tidak akan pernah dibiarkan kekurangan ketika hidup kita takut akan Tuhan. 当我们敬畏他的时候，他叫我们一无所缺。 Dan seorang yang takut akan Tuhan juga akan apa, para wanita? Akan dilindungi oleh Tuhan. 敬畏神的人，神要眷顾他们。 Ada di Amsal 14 ayat 26. 在箴言书14章第26节， Dalam takut akan Tuhan ada apa nih para wanita? Ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. 箴言书14章26节，敬畏耶和华的人大有依靠，他的儿女也有避难所。 Ketika kita hidup melakukan kehendak Tuhan, ketika kita hidup takut akan Tuhan, akan selalu pasti ada damai sejahtera. 当我们敬畏神，走在他的道路上，我们一定有平安。 Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang kita tahu itu nggak sesuai perintah Tuhan, rasanya ada apa? Ada rasa bersalah, bukan ya para wanita ya? 当我们走在上帝的旨意以外，我们的感觉是什么呢？我们有亏欠，有内疚感。 Tapi ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan ketentraman yang bukan yang kecil loh, tapi ketentraman yang besar. 所以圣经说，敬畏耶和华的人大有平安。 Bahkan Tuhan memberikan penjagaan dan perlindungan serta pemeliharaannya bagi setiap kita yang takut akan Tuhan. 他要保护我们，做我们的避难所。 Dan yang ketiga, orang Ustaz. yang takut akan Tuhan akan punya relasi yang intim dengan Tuhan. 敬畏神的人跟神有密切的关系。 Kita seneng kalau foto selfie, kalau dulu zamannya Pak Ahok lagi masih banyak penggemar ya, banyak fans, banyak follower. Ibu-ibu itu suka kalau foto beli sekafnya, beli kaos, beli kemeja, terus foto bersama. 以前中湾学海做野城市长的时候，有时候在路上经过他访问一个地方，大家很喜欢跟他拍照。 Rasanya kita bangga kalau kita diaku pernah foto atau pernah ketemu gitu, rasanya bangga. 能够见到他，能够跟他在一起，或者是拍照，我们觉得很光荣。 Padahal kita sebenarnya kenal banget nggak sih? Kita mungkin cuma sekedar tahu, tapi rasanya kalau foto bareng, menunjukkan kita pernah ketemu itu kita ada rasa sesuatu yang bangga gitu ya. 其实我们不认识他，他也不认得我们，但是能够跟他在一起，我们觉得很自豪。 Ya, terlebih ketika kita memiliki, diakui dekat dengan Tuhan, seharusnya kita lebih bangga lagi. 当上帝承认我们的时候，我们更应当觉得更自豪。 Ada di ayat Mazmur 25 ayat 14. 诗篇25篇第14节， Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. 耶和华与敬畏他的人亲密，他必将自己的约指示他们。 Perhatikan di sini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. 耶和华与敬畏他的人亲密，
Tuhan bukan bergaul karib dengan orang yang rajin ke gereja. 圣经没有说上帝和常常到礼拜堂的人亲密， Tuhan juga bukan bergaul karib dengan orang yang rajin pelayanan. 圣经也没有说上帝与常常侍奉的人亲密。 Tuhan juga bukan bergaul karib dengan orang yang sudah puluhan tahun menjadi anak Tuhan. 圣经也没有说上帝和那些已经几十年信神的人亲密， Tapi Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. 但是圣经却说耶和华与敬畏他的人亲密。 Maaf kata ibu-ibu ya, apakah orang yang rajin ke gereja, rajin pelayanan, sudah lama jadi anak Tuhan, apakah selalu takut akan Tuhan? 请问那些常常到礼拜堂、常常侍奉的人，是不是一定他们就是敬畏神呢？ Tidak, bukan. 不一定。 Kuncinya adalah dia harus punya satu penundukan diri kepada Tuhan. 常常到礼拜堂或者是侍奉的人，最重要的，他要在神的面前有一个顺服的心， Lebih memilih melakukan kehendak Tuhan ketimbang tolerir dengan dunia yang sementara ini banyak mendatangkan godaan-godaan yang menyesatkan kita. 敬畏神的人，就是说他宁愿选择神所喜悦的，比其选择世界的荣华富贵。 Bukan berarti kita ini nggak boleh bergaul dengan orang dunia ya, tentu bukan itu maksudnya. 这不是说我们不要跟世界的人来往，完全不是这个意思。 Tapi kita harus punya hati yang ketika kita lihat ada sesuatu yang nggak sesuai dengan firman Tuhan, nggak sesuai dengan perintah Tuhan, kita harus berani seperti Sifra dan Pua tadi, berani berkata tidak. 但是我们心中要抱着一个态度，就是说，当我们看见这一件事不合神旨意的时候，我们应该勇敢的说不，好像这个斯布拉跟普啊两个受圣陀。 Tentu dengan hikmat bijaksana yang dari Tuhan ya. 当然，我们这样做的时候，需要靠着神所给我们的智慧。 Mari biarlah kita sebagai wanita memerankan peran kita sebagai wanita yang takut akan Tuhan. 让我们成为一个敬畏神的妇女。 Sebagaimana kalau kita melihat film ada beberapa macam tokoh. Ada tokoh 我们知 antagonis, 道在 ada 影片里 tokoh 面总是有一 protagonis. 些的演员， Nah, mana peran yang kita ambil? Apakah kita lebih memilih sebagai tokoh protagonis yang disukai oleh orang, disukai penonton, dan kita memerankan protagonis itu sebagai wanita yang diperkenan oleh Tuhan. 在电影里面呢，总是这个角色有好人有坏人，那我们选择哪一个角色呢？ Atau kita lebih memilih memerankan peran antagonis yang tidak disukai penonton dan tidak berkenan di hati Tuhan. 我们是不是选择人所喜欢的，但是神却不喜欢？ Mari, saya yakin para wanita di GSRI Kartini, saya yakin juga adalah wanita-wanita yang mau menjadi wanita yang takut akan Tuhan. 我相信各位都是愿意做一个敬畏神的妇女。 Mari kita melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. 让我们所做的选择合乎神旨意的事， Bukan apa yang manusia inginkan. 不是人所愿意的，那是神所愿意的。 Mari kita menjadi wanita-wanita yang takut akan Tuhan, karena kitalah yang akan diberkati, akan dilindungi, dan akan memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. 让我们做一个敬畏神的妇女，蒙他赐福，蒙他保守，而且能够与神有亲密的关系。 Tuhan Yesus memberkati. 愿主祝福大家， Mari kita satu dalam doa. 我们同心祷告。
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan. 谢谢神提醒我们，我们到底是谁。 Tuhan disenangkan ketika kami menjadi wanita-wanita yang takut akan Tuhan. 当我们敬畏你的时候，就蒙你悦纳。 Kami yakin dan percaya Tuhan, jikalau kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, melakukan kehendak-Mu, Engkau akan memberkati kami. 我们相信，我们照着你旨意做的时候，我们必蒙福。 Sebagaimana janji-Mu, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami kekurangan Tuhan. 正如你给我们的应许，我们敬畏你一无所缺。 Dan kami percaya Tuhan, jikalau kami hidup takut akan Engkau, kami akan diberikan ketentraman besar dan penjagaan perlindungan Tuhan. 我们也相信，敬畏你，我们大有依靠，你也要眷顾我们。 Dan bahkan Tuhan mau bergaul karib dengan kami ketika kami hidup takut akan Tuhan. 当我们敬畏你，你就与我们亲密， Tolonglah kami Tuhan, 帮助我们， agar di tengah tantangan godaan dunia saat ini yang begitu kompromi dengan dosa-dosa, 面对世界的挑战，面对许多向罪恶妥协的事， kami tetap lurus menjalankan kehendak-Mu saja. 让我们做一个正直的人，遵行神的旨意。 Kami yakin dan percaya Engkau akan menolong, memampukan kami untuk kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. 相信你会帮助我们，给我们力量，做你所要我们做的。 Biarlah kehadiran kami sungguh boleh menjadi berkat bagi suami kami, bagi anak kami, bagi keluarga kami. 但愿我们的存在能够成为我们的家人、丈夫、儿女的祝福。 Kehadiran kami sungguh boleh menjadi berkat melalui kehidupan kami yang takut akan Tuhan. 让我们的存在，我们的生活能够成为祝福。 Terima kasih Tuhan. 天父，谢谢你， Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami bersatu dalam doa. Amin. 我们祷告奉耶稣基督的名字，阿门。 Amin. Tuhan Yesus memberkati, God bless semua, selalu sehat. 谢谢 Temi 传道给我们传讲的信息。Terima kasih untuk Guru Injil Temi yang sudah membawakan firman Tuhan buat kita. 我们最后来唱一首诗歌，第15首，弑父救主新的诗歌本第3季15首。Kita mengakhiri persekutuan kita dengan puji-pujian dari buku edisi yang ketiga nomor 15, Yesus seperti gembala. 救主好像牧人一样带领引领我们的道路，我却要主常常看顾，领我们到牧场上，预备丰富的草粮，在羊圈中，我们好像羊一样蒙主的保护。Tuhan Yesus seperti gembala kita. Kita sebagai dombanya. Dia pimpin kita di jalannya. Selama di dunia ini Tuhan menjaga, melindungi kita seperti menjaga domba-dombanya. Puji-pujian nomor 15, Yesus seperti gembala.
ibu-ibu semua, selamat sore. Saya mau bersaksi untuk 2 hal. Yang pertama, karena anugerah dan kebaikan Tuhan, kami semua bisa melewati tahun ini dengan tidak kurang suatu apapun. Baik untuk kami yang di Jakarta maupun untuk 2 putri saya yang di Australia. Satu hal lagi yang saya sangat bersyukur, kita bisa bernafas dengan oksigen yang Tuhan sudah berikan secara cuma-cuma. Belakangan ini saya diingatkan kembali, banyak orang yang sakit kekurangan oksigen, cari sana sini mereka tidak mendapatkannya. Tapi Tuhan kita luar biasa memberikan oksigen untuk kita hirup sehingga kita bisa bernafas, bisa hidup dengan sehat. Itu semua adalah anugerah Tuhan yang sungguh besar. Bulan lalu juga anak saya Cancan positif COVID, tapi puji Tuhan dia tidak ada gejala apa-apa. Dokter pun tidak menyarankan untuk dirawat. Waktu itu ada 2 opsi untuk isoman di rumah atau isoman di luar. Tapi akhirnya kita putuskan untuk isoman di rumah, karena isoman di luar dengan jarak yang cukup jauh, susah untuk perawatnya. Sedangkan orang COVID itu perlu makanan yang bergizi. Isoman di rumah pun ada sedikit kekhawatiran, karena di rumah itu banyak yang tinggal. Ada saya, ada Bunho, ada mantu, ada cucu yang baru umur 5 tahun, dan ada 2 mbak. Tapi Tuhan melindungi dan menjaga kami semua. Sampai Cancan negatif, kami semua sehat-sehat. Yang kedua, saya juga bersyukur untuk bisnis yang Tuhan sudah berikan untuk kami jalankan. Di mana selama masa pandemi ini tidak mudah, boleh dikatakan sulit. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan punya cara sendiri untuk mengatasi masalah yang kita hadapi, untuk menjawab doa-doa kita. Saya juga diingatkan untuk ilustrasi pohon bambu yang Limuse bawakan pada kebaktian KW minggu lalu. Mungkin kita dipangkas secara ekonomi, mungkin kita dipangkas secara kesehatan, mungkin juga kita dipangkas secara bisnis. Tapi sebagai orang percaya, kita yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Yang penting kita teguh, bersandar, dan percaya penuh kepada Tuhan, karena Tuhan kita lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Sekian kesaksian saya, terima kasih. 感谢神的恩典，今年我已经度过了一半。谢谢上帝对我家人的保守看顾，不论是在这里的，不论是在澳洲的2个女儿，都蒙神看顾。我们谢谢神的恩典，也感谢神给我们健康，每天我们可以吸收免费的氧气，这也是很大的恩典。我的儿子在前些时候也得到了这个病毒，但是不太严重，可以在家里举行这个居家的隔离。但是在家里也有一些的担心，因为家里有很多人，有我丈夫、孩子、媳妇、5岁的孙子，还有2个佣人。但是神都帮助我们平安的度过。第二，要感谢神所给我的事业，虽然是很不容易，但是相信上帝有他自己的方法来应允我的祷告。我也从林牧师讲道里面所引用的竹树的比喻得到了激励。那个竹树的主人怎么样修理它，砍了它，但是结果重用它。上帝也是这样，上帝要把好的给我们，所以呢，最重要的，我们应该在信心上站立得稳。